Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua memberi izin bersama untuk saya membahaskan Belanjawan 2023. Tuan Yang Dipertua, dalam politik khususnya dalam Islam itu menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam memimpin dan mengatur negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tuan Yang Dipertua, jika dilihat dari sudut gambaran keseluruhan Belanjawan 2023, maka saya ingin menyatakan bahawa manfaat dari pembentangan belanjawan ini masih tidak menyeluruh dan tidak melimpah manfaatnya kepada rakyat secara holistik. Kerajaan masih leka bermain politik tanpa memikirkan kepentingan rakyat bawahan yang sekian hari dihimpit dengan masalah kewangan dan juga kos sara hidup yang semakin tinggi. Saya turut ingin mengingatkan bahawa Manifesto Pakatan Harapan pada 2022 termasuklah memberikan peruntukan pembangunan kawasan CDF yang saksama kepada semua ahli parlimen. Nampaknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan gagal melunaskan janji tersebut dengan tidak menyatakan perkara ini dalam Belanjawan 2023. Tadi disebut oleh seorang ahli parlimen kerajaan bahawa dulu ada MOU ketika kerajaan sebelum ini telah memberi peruntukan yang sama adil kepada semua ahli-ahli parlimen. Saya menyatakan PH juga telah mengadakan MOU kepada seluruh rakyat Malaysia ketika mereka berjanji untuk memberi secara adil kepada ahli-ahli parlimen yang ada di Dewan ini. Formula-formula pelik yang dicanang seantara negara turut menjadi bahan ketawa dan jenaka bersahaja rakyat marahin di luar sana. Sebagai contoh, Yang Berhormat Pandan pernah menyatakan dalam Twitternya, naifnya budak-budak UMNO ni tak tahu rupanya harga kereta 25K sahaja. Sekarang tibalah masanya untuk Yang Berhormat Pandan mempraktikkan segala formula yang dikeluarkan, termasuklah menurunkan harga kereta produk Myvi sekitar RM25,000 tidak termasuk cukai. Tuan Dipertua, sikap profesionalisme harus dijadikan tunjang dalam pemerintahan walaupun berbeza ideologi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ia selari dengan prinsip demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Satu contoh yang perlu dibangkitkan adalah keputusan Yang Amat Berhormat Tambun membatalkan projek pembinaan Kedah Aerotropolis yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Kita melihat peranan Kedah Aerotropolis akan meningkatkan imej negara sebagai hak pengangkutan kargo udara, logistik, MRO, pusat kecemerlangan aero angkasa di wilayah utara dan di samping meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Kita bukan hanya nak buat balai polis tetapi juga Kedah Aerotropolis. 2 kali Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengutuskan surat temu janji untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi membentangkan projek ini. Namun hingga ke hari ini tidak ada sebarang maklum balas. Tuan Dipertua, saya bangkit juga isu berkaitan hubungan Kedah dan Pulau Pinang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan kemarin. Faktanya adalah bayaran pajakan dibayar oleh kerajaan sekutuan bagi pihak negeri Pulau Pinang sebanyak RM10 juta yang ditambah yang pada asalnya RM10,000 kepada negeri Kedah. Ini adalah bayaran pajakan Pulau Pinang kepada Kedah
Untuk rekod selama ini Kerajaan Negeri Kedah hanya menerima bayaran pemberian khas sebanyak RM10 juta setahun bermula tahun 2018 dan royalti sebanyak RM10,000 setahun sejak pajakan bermula pada tahun 1786. Yang Berhormat Sik nak minta penjelasan. Ya. Sik, kalau tuntutan itu adalah tuntutan yang munasabah, bukankah lebih adil untuk Menteri Besar Kedah mengemukakan tuntutan kepada Kerajaan Persekutuan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ingin memberhentikan bekalan air kepada Pulau Pinang dan kenyataan-kenyataan lain? Kenapakah tidak Menteri Besar mengemukakan permintaan kepada Kerajaan Persekutuan? Mungkin Yang Berhormat Jelutong ketinggalan bas mungkin. Ya, Yang Berhormat Menteri Besar Kedah telah pun menyuarakan pandangan ini kepada Kerajaan Persekutuan, termasuk juga kepada Kerajaan Negeri Kedah. Dalam soal tuntutan membayar kos penjagaan sumber air mentah daripada Sungai Muda, dengan jelas Kerajaan Negeri Kedah memohon RM50 juta setahun mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air Negara 2006 dan Enactment Sumber Bekalan Air Negeri Kedah 2008. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah ditubuhkan untuk mengawal selia semua sumber air di Negeri Kedah. Maka adalah sangat wajar Pulau Pinang juga ada tanggungjawab bagi membayar pengorbanan, khususnya rakyat di daerah saya, di daerah Sik, yang menjaga hutan simpan Ulu Muda untuk menjadi sumber bekalan air bagi seluruh negeri di utara. Yang Berhormat, satu saja. Cukup, saya tak bagi. Satu lagi. Saya tak ada masa. No, satu lagi saya tanya. Tuan Yang Bertuah, dalam ucapan perbahasan Yang Berhormat Bagan semalam yang menafikan hak-hak Kedah dalam urusan ini dilihat sebagai seolah melepaskan batuk di tangga. Maka sudah pastilah kita melihat Yang Berhormat Bagan sendiri sudah hilang prinsip yang dipegangnya sebelum ini. Kita masih ingat di Dewan Yang Mulia ini, beliau pernah menyatakan di luar sana dalam laporan Berita Harian 17 Jun 2022 disebut bagaimana DAP boleh bekerjasama dengan individu yang bekerjasama dengan ketika itu Yang Berhormat Pekan untuk menumbangkan kerajaan PH. Ia seolah-olah bekerjasama dengan Barisan Nasional. Tetapi kita lihat pada hari ini sebaliknya berlaku. Masa kempen Pak Aryu disebut dengan lantang di media-media sosial, kempen-kempen tolak BN, tolak berasuah, tetapi selepas PRN halal belaka. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan. Belanjawan kita tidak cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya penjawat awam. Ketika Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengumumkan beberapa inisiatif baru dan berita gembira buat penjawat awam, antaranya tambahan kas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KGT dan pemberian bantuan kas keuangan BKK tahun 2023 pada belanjawan yang lepas sebelum Parlimen dibubarkan. Begitu juga KGT tambahan kas sebanyak RM100 itu adalah bagi penjawat awam grade 11 hingga grade 56 dan akan dibayar mulai Januari 2023 yang melibatkan kira-kira 1.28 juta penjawat awam serta implikasi kewangan sebanyak RM1.5 bilion. Maka jika dibandingkan dengan belanjawan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun baru-baru ini, seolah-olah menafikan dan tidak mempedulikan kedudukan penjawat awam kita yang sedang menghadapi kemelut bebanan ekonomi yang semakin meruncing. Tuan Betul, saya beralih kepada isu kelangsungan penoreh-penoreh getah khususnya di daerah Sik, daerah Baling dan ramai lagi kawasan-kawasan yang ramai di kalangan penduduknya adalah penoreh getah. Kita menyambut baik kerajaan menaikkan harga pengaktifan insentif pengeluaran getah IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram. Namun demikian, jumlah kenaikan ini sangat tidak setimpal, hanya sekitar 8% sahaja. Dan di mana ketika seluruh penoreh-penoreh memohon untuk dinaikkan sehingga RM3.50. Yang menjadi masalah juga ialah bagaimana mekanisme IPG ini dilaksanakan ketika mana lebih 80% penoreh-penoreh kita tidak dapat membuat tuntutan secara baik sehingga kan kita
tak dapat memastikan bahawa penoreh-penoreh ini dapat harga yang sangat baik ketika mereka menjual hasil daripada kebun-kebun mereka. Saya mencadangkan juga seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian tadi, bagaimana syarikat-syarikat konglomerat besar, syarikat-syarikat ataupun industri getah ini juga memberi satu dana yang besar bagi membantu dana untuk kita meningkatkan pendapatan penoreh-penoreh getah. Tidak hanya kita meminta syarikat bernas memberi peruntukan kepada pesawah-pesawah kita. Begitu jugalah saya yakin ada juga syarikat-syarikat yang mereka ini mengaut laba yang begitu besar ketika mana penoreh-penoreh kita pagi, petang, siang dan malam membanting tulang untuk menghasilkan getah untuk keperluan negara kita. Tuan Yang Pertua, seterusnya saya juga ingin membangkitkan berkaitan dengan isu keselamatan makanan, khususnya penanaman padi di negara kita. Pada sebelum ini, ketika kerajaan sebelum ini, kita telah mula mengusahakan projek penanaman padi 5 kali 2 tahun untuk meningkatkan SSL padi daripada 70% naik hingga 80%. Namun yang sangat mengecewakan ketika dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini tidak langsung menyebut bagaimana langkah kerajaan untuk meningkatkan hasil pendapatan khususnya para petani kita dan juga hasil padi dan hasil ataupun keperluan beras negara kita yang pada hari ini dalam laporan pengeluaran padi khususnya di Kedah dan Perlis menghadapi kekurangan yang sangat ketara apabila pelbagai isu yang berbangkit termasuklah isu tanah sawah yang rosak dan sebagainya. Tuan Yang Pertua, yang terakhir saya ingin rumuskan juga, saya ingin membangkitkan sedikit berkaitan dengan isu antarabangsa yang kita lihat Malaysia perlu memainkan peranan yang aktif khususnya isu yang melibatkan di Asia Barat khususnya rakyat Palestin yang terus menjadi mangsa kezaliman pembunuhan kepada rejim apartheid Israel sejak tahun 1948. Terus berlaku pengusiran kepada seluruh rakyat Palestin, termasuklah di tebing barat, termasuklah di semenanjung Gaza. Penyelesaian dua negara yang ditaja oleh Amerika Syarikat nampaknya adalah satu penipuan untuk merampas seluruhnya tanah-tanah orang-orang Palestin. Saya mencadangkan di sini untuk parlimen kita dengan begitu serius mewujudkan kaukus parlimen Palestin seperti mana yang telah pun diadakan oleh beberapa negara-negara yang lain. Tuan Pertua, terakhir sekali saya ingin juga membangkitkan. Jangan bangkit lagi, masa sudah tamat. Saya ingin memuluskan, iaitulah berkaitan dengan belanjawan, khususnya kepada Angkatan Tentera Malaysia yang ada peningkatan RM1.4 bilion. Saya ingin bertanya, adakah peningkatan untuk perbekalan Angkatan Tentera Malaysia ini melibatkan pertambahan bagi menyiapkan perolehan kapal Littoral Combat Ship LCS yang tergendala sebelum ini? Tuan Pertua, yang terakhir untuk saya memberi satu pantun sebagai rumusan ucapan saya. Negara Malaysia kaya melimpah, dipandang indah rupanya ada yang dijarah. Demi kuasa PHBN segalanya indah, hilang prinsip, hilanglah arah. Tuan Pertua, sekian, terima kasih.